Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk pelajaran yang kiranya sesi yang untuk konten lah, lesson tu hari ini yang bolehlah dikatakan yang terakhir. Lepas ni kita hanya akan membuat latihan. Jadi kita terus pergi kepada pelajaran hari ini. Saya akan sharekan skrin. Baik. Jadi kita dah belajar. Ini saya ulang sedikit saja, bukan ulang macam mana. Maknanya nak tunjukkan yang kita punya kosakata ni. Jadi daripada kosakata kita, kosakata fi'il ni, banyak perkara lah yang kita boleh buat untuk melatih diri kita sendiri. Macam mana nak, apa yang kita boleh buat dengan kosakata ni. Satu, kita familiarkan diri kita ni dengan kosakata. Kosakata yang terbanyak di dalam Quran. Qala. Jadi kalau qala ni, ini kata dasar fi'il madhi. Kalau dia fi'il mudhari' bagaimana? Kalau mudhari' dengan dhamir mutasil bagaimana? Kalau dia ni fi'il majhul macam mana? Mudhari' majhul ataupun madhi majhul. Itu kita boleh refer semula kepada nota-nota kita sebelum ni, ya. Dan di situ kita biasakan, oh kalau qala dia jadi yaqulu, dia jadi fi'il amar, dia akan jadi qul. Macam itulah. Dan seterusnya. Macam banyaklah kita boleh buat. Kana, amana, alima, ja'ala, kafara. Jadi biasakan dengan terjemahan yang ada. Kita bukannya nak menghafal, maknanya kita nak hafal yang kita dapat dah tahu datang tu is the accomplishment. It's not that. Maknanya kita tahu, contoh kan, amila, kita tahu dia membuat je, bukan yang itu. Tetapi kita kena highlightkan atau kita kena stresskan pada kaedah tu sendiri. Kaedah kita apa? Jika ia fi'il madhi, maka kita terjemahkan telah. Sebab dia ada, bila sebut fi'il ni, dia ada maklumat telah, dia ada maklumat masa, dia ada maklumat membuat, dan dia ada maklumat pelaku. Yang itu yang penting. Jadi kalau amilah, telah membuat oleh ia. Kalau ya'malu, ia membuat. Kalau ya'maluna, mereka membuat. Contoh, itu yang perlu diberi penekanan. Bukannya vocab tu. Dan kalau dia kata contohnya tukar. Ini baris dhamma, ini baris kasrah, umilah. Maknanya apa? Mesti terjemahkan telah dibuat ia. Benda-benda itulah sebenarnya yang menunjukkan nahu tu. Penguasaan kita pada nahu tu bergantung kepada faham ke tidak kita ni bila kita menterjemah, kena terjemah macam ni. Kenapa itu yang ditekankan. Jadi banyaklah. Nanti bila kita akan masuk pelajaran yang seterusnya, modul 2, modul 3, dan kita akan lebih nampak lagi lah mengapa, ya. Dan insya-Allah dengan itu terjemahan kita lebih tepat. Jadi kalimah-kalimah ni semua, maknanya kita dah jumpa fi'il, kita dah belajar tentang isim. Kalimah-kalimah ini, dia bila disusun, kita lihat dia dalam Quran tu tak pernah in isolation satu je kan. Dalam Quran dia strings of words, maknanya dia adalah susunan perkataan-perkataan. Jadi susunan perkataan itu membentuk ayat, ya, jenis. Jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis ayat. Apa maksud ayat? Kalau dalam bahasa Arab, yang kita faham ayat ni selalunya maksud dia apa? Kalau ayat Quran, kita fahamlah. Itu maknanya kita kata ayat lah kan. Kita cakap bahasa kita ni ayat. Tapi kalau dalam bahasa Arab ni, bila sebut ayat ni, dia maksudkan ialah jumlah. Jumlah tu yang merujuk kepada, kalau bahasa Inggerisnya sentence. Kalau kita kata ayat jugalah. Bahasa dari segi istilahnya, dari istilah nahu, ayat. Dan kita faham ayat-ayat apa? Ayat-ayat cinta.
Macam inilah. Jadi jumlah dalam bahasa Arab dia maksud dia jumlah. Bahasa kita kalau kita sebut jumlah apa dia? Total kan? Kita jumlah. Tapi ni sebenarnya adalah juga sedikit maksud di situ. Jadi ayat ataupun jumlah dalam bahasa Arab ni bila kita belajar nahwu boleh dibagikan kepada 3 kumpulan. Iaitu ayat kerjaan, kemudian ayat namaan. Jadi ini nombor satunya, ayat kerjaan. Kemudian ayat namaan dan juga ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap, nama dia dalam bahasa Arab tu semua akan diberikan di sini. Ini yang kita belajar ni ialah yang basic sekali. Struktur ayat yang asas. Struktur ayat yang asas. Baik. Ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja. Kata kerja ni apa? Fi'il. Yang dalam warna merah selalunya tu. Okay, yang boleh kita tengok yang pertama sekali. Kata kerja. Ini ialah fi'il. Namanya ayat kerjaan. Struktur ayat, kalau kita belajar tentang ayat ni, kita kena ingat sikit lah. Maknanya, jumlah dia mesti ada. Kalau kita dalam bahasa Melayu biasanya kita kata apa? Kita kata ayat kita ni struktur ayat. Dan kita belajar tentang struktur ayat. Macam mana kalimah-kalimah ni disusun dia menjadi satu memberikan makna, memberikan kefahaman kepada penutur ataupun pendengar. Jadi kita nak cerita pasal struktur ayat tu ada dua lah. Kalau struktur ayat kerjaan. Jadi mesti ada apa? Ingat lagi tak kita cerita pasal fi'il? Kalau kerjaan tu, fi'il, ayat kerjaan, maknanya dia mesti ada fi'il dan juga mesti dalam fi'il mesti ada fi'il dan fa'il. Macam tu kan? Jadi kita tengok yang kita punya carta dululah. Yang terbaru. Baik. Ayat kerjaan ialah dimulakan dengan kata kerja. Kita tengok contoh. Ada 3 jenis ayat dekat sini. 1, ayat kerjaan. Jadi ada 3 contoh ayat kerjaan di dalam table ni. Contoh pertama ialah kata kerja maklum ataupun fi'il dengan fi'il maklum. 1 je. Maknanya apa? Ada 1 je perkataan. Tapi dia dah menjadi dalam bahasa Arab ini dikira sebagai satu jumlah. Inilah ayat kerjaan. Jadi kita ingat lagi. Saya akan bubuh sekali kod dia ya. Kita nampak macam ni, kita belajar makin FD sahaja. FD besar sangat. FDR bagus. Kalau teringat tu, yang ni kodnya FDR. Telah oleh mereka. Dalam terjemahan kita sebut telah berdiri oleh mereka. Perkataannya qamu. Kenapa dia adalah ayat yang sempurna? Kerana dalam struktur, ini dikira sebagai satu ayat ni. Ini adalah dipanggil sebagai jumlah fi'liyah. Ini dipanggil jumlah fi'liyah. Kata ni ada sebut tadi, jumlah fi'liyah. Sebab ni qamu ni ialah jumlah fi'liyah kerana apa? Ayat kerjaan kerana dia dah lengkap. Jadi jumlah fi'liyah ni ialah lengkap. Kerana dia ada kata kerja dan juga dia ada fa'il pelaku. Maknanya yang qamu, dia asal dia qama, ini fi'ilnya. Dan ini yang bersambung pada dia ni ialah fa'il. Ini fa'ilnya. Jadi dalam setiap perkataan yang fi'il ni, kata kerja ni, dia dah siap-siap ada dah. Ada fi'il, ada fa'il. Jadi dia merupakan ayat yang lengkap. Jadi setengah-setengah perkataan dia tak perlukan apa-apa lagi. Dia terus saja satu perkataan ni, okey, ini satu jumlah. Jadi kalau kita terjemahkan, mereka telah berdiri. Maksud saya kita mafhumkan, dia jadi maksud dia, mereka telah berdiri. It's a complete sentence. Tapi kita nak terjemah ada berapa perkataan? Telah berdiri oleh mereka. Jadi 4 lah.
Nak tunjukkan yang ini oleh ni nak tunjukkan pelaku. Ini untuk kata kerja maklum. Maknanya pelaku tu disebut dalam tu. Pelaku tu kita tahu. Ini adalah fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Itu satu jumlah. Satu ayat. Ya. Ya. Ya, betul. Satu kalimah. Itulah. Memang mukjizat. Jadi maknanya dalam bahasa Arab ni dia precise. Ini tak menunjukkan sophistication ataupun betapa sophisticatednya bahasa tu, tingginya bahasa tu. Salah satu daripadanya ialah satu kalimah tapi banyak maksud. Maknanya dia memberikan kita banyak maklumat lah. Dah lengkap dah. Jadi dalam Quran ada juga yang cakap macam tu. Ini termasuklah kalau kita kata fi'il amar ke. Ini yang basicnya kita gunakan fi'il madhi kan. Fi'il amar pun macam tu juga. Qum. Katakan fi'il amar bagi qamu, dia akan jadi qum. Siapa yang kena berdiri tu? Kalau dia punya tu. Qum. Qum fa'anzir. Dalam surah Mudathir. Ya. Qum fa'anzir. Qum. Berdirilah oleh engkau. Tapi dia satu je. Very economical. Kalau tak ada baris ni, orang Arab faham lah kan. Qum tu, terus faham. Tak ada baris pun dah jadi tinggal 2 huruf je. Tulisan pun sangat-sangat economical lah. Qum. Satu lagi, satu. Ti. Ya, betul. Betul? Baik. Seterusnya contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Maknanya satu kalimah kita dah panggil dia jumlah fi'liyah sempurna. Contoh kedua, ada struktur ni mengandungi 3 perkara lah. Maknanya satu kata kerja. Kemudian ada pelaku. Pelakunya dizahirkan. Dalam ni dah ada pelaku. Tetapi ada juga kala pelaku dizahirkan. Dan ada objek ataupun maf'ulun bih. Ini yang kita sebut kalau hari tu kita belajar ni kod dia FD. Jadi di sini kod dia ialah fa'il, FL dan al-arda kita kata sebab dia isim dia maf'ulun bih. Ni maknanya struktur yang kedua lah, contoh yang kedua. Ini pun dikira sebagai kata kerja jumlah fi'liyah. Jadi contoh bunyi dia khalaqallahu al-arda. Telah mencipta oleh Allah. Macam mana kita tahu dia pelaku? Ini satu perkara yang kita kena digest sikit. Bila ada isim, ini fi'il maklum. Fi'il maklum kod dia contohnya FD. Jadi pelaku tu untuk yang asas ni, yang kata dasar ni, pelaku dia tu kadang-kadang boleh dizahirkan. Maknanya keluar dalam bentuk isim. Ya? Yang ini dalam bentuk dia dalam siap-siap ada dalam fi'il tu. Khalaqa ni dia siap-siap ada dalam fi'il tu. Kemudian yang seterusnya pelaku tu ataupun fa'il tu dizahirkan. Dia akan datang selepas pada fi'il tersebut. Dia akan datang selepas pada fi'il tersebut. Fi'il ni contohnya. Dan dia akan menjadi baris. Dia ada baris dhammah. Kalau dia baris fathah, dia jadi objek. Kalau dia baris dhammah, dia fa'il. Kalau baris fathah adalah objek ataupun maf'ulun bih. Okey, maknanya macam mana nak tahu? Bila ada isim berbaris dhammah selepas fi'il, itu adalah fa'il. Bila ada isim berbaris fathah selepas fi'il, itu akan jadi maf'ulun bih. Jadi kita nak buat apa bila kita tahu dia tu baris fathah? Kita tambah perkataan akan. Tambah ni akan. Ni menunjukkan yang mana kita tambah akan tu menunjukkan objek kepada kata kerja tersebut dalam ayat tu. Okey? Boleh? Okey, cuba. Ya, betul.
Boleh. Bila kita dah tahu akan boleh. Dah tak boleh dah. Kalau kita jelas, kita nampak yang maknanya kita nampak macam ni, telah mencipta oleh ia, oleh Allah, kita dah tahu ini maknanya fa'ilnya. Ini fa'il yang dizahirkan. Kerana apa? Kerana baris ni. Baris perkataan ni dhamma, jadi dia sama. Bolehlah kita buang satu daripada tersebut. Boleh kita buang oleh ni, boleh kita buang ia. Tapi peringkat kita belajar ni, tak semua ayat dalam Quran tu dia jelas macam tu. Kadang-kadang fa'il ni boleh jadi jauh. Fa'il ni ada kala boleh jadi jauh ujung. Jadi saya menggalakkan untuk semua kita ni, bila kita belajar ni, kita baru sangat belajar ni, jangan drop dulu. Itu kalau dah masuk muka surat 5 esok, bolehlah drop. Tapi sebenarnya kalau dia dah tahu, dia mesti tak nak drop. Bila siapa buat ni, selalunya dia tak nak drop. Melainkan dia dah nak mafhum, nak cerita semula. Tapi supaya kita punya pemahaman ni jelas dan mantap. Dia telah mencipta oleh ia, oleh Allah akan bumi. Akan bumi itu. Boleh juga jadi perkataan yang tengah ni ditiadakan. Maknanya boleh jadi tak ada. Khalaqal arda. Telah mencipta oleh ia akan bumi. Boleh jadi macam itu juga. Ini contoh yang tadi dibagi. Contoh pertama 1 je kalimah. Contoh kedua ada minimum 3 kalimah. 1 kalimah fi'il, kemudian ada fa'il kerana baris dhammah ni tadi, dan ada kalimah maf'ulun bih. Ada kalimah isim berbaris fathah. Okey, kalau isim baris dhammah ni fa'il. Kadang-kadang tak ada fa'il ni. Contoh kedua ni boleh juga masuk tak ada fa'il. Maknanya fa'il tu tak dizahirkan. Dia dah ada dalam ni sahaja. Jadi dia boleh juga jadi khalaqal arda. Mana telah mencipta oleh ia akan bumi itu. Macam itulah. Teacher. Ya. Kadang-kadang teacher cakap tadi yang fa'il tu kadang-kadang tak selepas tak semestinya immediately. Maksudnya dia akan berlaku kepada tempat lain lah. Yes, betul. Yang itu ilmu saraf Tak juga. Tak Ini juga. masih lagi ilmu ayat ni lah. Ilmu ayat tentang juga. Masih lagi modul 1. Okey, masih lagi modul 1. Masih lagi modul 1. Jadi kena fahamkan struktur ayat ni. Betul Cik Zaziman tanya tu. Ada kalanya, jadi kita ni nak kenal tanda fa'il ni, satunya ialah isim yang berbaris dhammah selepas fi'il apa? Fi'il maklum. Kalau fi'il madi maklum ke, tak kisahlah madi ke, dia kalau ada isim berbaris fathah, isim berbaris dhammah selepas fi'il. Kadang-kadang dia punya selepas tu bukan immediately macam ni. Kadang-kadang selepas dia tu boleh jadi jauh. Nanti bila kita buat, nanti kita nampaklah. Itulah cerita dia ayat tu. Ayat kan ada ayat selapis, ada ayat 2 lapis. Ini kira ayat selapis. Ini pun ayat selapis. Kalau 2 lapis, 3 lapis, dan kita memerlukan kita ni, belajar lagi, tengok lagi. Kita kena tengok struktur ayat tu. Okey. Tapi untuk kita terjemah, kalau kita dah kenal kalimah, insya-Allah dah kita boleh nampak perkara tu. Jadi 2 perkara tadi kita belajar di sini. 1, kat sini apa? Kita belajar tu ada isim berbaris dhammah selepas fi'il. Jadi selepas fi'il sama ada immediately ataupun jauh, itu ialah fa'il. Fa'il. Lepas tu kalau ada isim berbaris fathah selepas fi'il, ini baris fathah, satu baris ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maknanya apa? Objek. Jadi boleh kita ayat farad. Kadang-kadang boleh jadi, betul. Encik Wan kat dalam dewan, dalam kelas tanya, kadang boleh ke dia jadi khalaqal arda Allahu? Boleh. Tu kadang-kadang tu nak kena tengok baris tu. Ya? Nanti kita belajar struktur ayat basic. Boleh jadi macam tu kadang-kadang. Telah mencipta oleh ia akan bumi itu oleh Allah. Boleh jadi macam tu. Jadi kita ni kena decipher lah benda tu. That's why saya kata masa kita belajar mula-mula tu jangan tinggal ni.
Jangan tinggal lo mencoktok oleh ia ke apa benda oleh mereka tu. Jadi macam kalau nak impress, kalau katalah orang belajar, memang belajar tu bukan nak impress guru. Maksudnya kita nak tunjuk yang kita ni belajar sepanjang 16 nak tunjuk, bukan nak menunjuk tetapi nak buktikanlah apa yang kita belajar tu. Dia pelajar dia buat ni. Dia tak peduli kalau dia tak tahu vocab. Dia tak tahu vocab tu tidak menghalang dia, tapi dia boleh jelas ni. Nak terjemah tu. Dan tidak takut membuat kesalahan tu. Tak, ini saya bukan tak jawab tak apa. Saya tak jawab tak apa, saya fikir depan. Macam yang Wan bagi example tu, kalau Allah tempat lain boleh. Tapi segi strukturnya ada sebabnya mengapa Allah buat macam tu. Betul. Itu kata ilmu balaghah. Untuk maklumat ni. Untuk maklumat je, betul. Because struktur ayat ni pun ada sebabnya. Betul. Jadi macam itulah ya. Maknanya kita ni belajar tu, sekali kita belajar tentang perubahan baris tu, maknanya kita akan dapati nanti bila kita dah sampai layer yang kemudian sikit, bila kita selalu terjemah tu, benda tu akan mencetuskan satu pertanyaan. Memang akan. Jadi dia kata kenapa Allah buat macam ni pula? Kenapa bukan bagi susah? Jangan kita start bersangka buruk lah. Dia bukan nak bagi susah, tapi kita akan lihat kadang-kadang ayat ni Allah nak beri penekanan, kadang-kadang Allah nak apa penekanan tu berbeza pada ayat ni, ayat tertentu. Dari segi maksud macam sama. Itu yang kita belajar nanti, maksud yang tersirat. Sekarang ni kita cuma belajar skill ataupun kemahiran untuk kita dapat faham yang tersurat, yang memang kita nampak dan kita baca. Itu je yang tersurat. So mesti fokus kita kat situ lah dulu ya. Baik. Jadi sekali lagi, kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il, itu adalah fa'il. Jadi cara menterjemah kita tambah oleh. Tambah oleh. Yang kita tambah oleh itulah. Tambah oleh. Kalau maf'ulun bih ni, kita tambah akan. Tambah akan. Nak menunjukkan objek tu kita tambah akan. Itu dia kenapa tambah akan? Ada tak yang tanya macam tu? Semula-mula kita buat. Okey, struktur jumlah fi'liyah ataupun ayat kerjaan yang ketiga pula ialah dengan kata kerja majhul ataupun fi'il majhul. Jadi kita kena tengoklah, bezakan. Apa beza khalaqa dengan khuliqa? Kalau dari segi vocab sama je, mencipta, diciptakan. Ini saya ingatkan saya ni cakap ni dengan menulis di skrin, jadi saya harap tengok skrin dan jangan tengok buku ataupun bukan janganlah, maksudnya please keep on referring to the screen every now and then, maksud saya. Baik, kita nak kata tadi kata kerja maklum khalaqa. Jadi kita pelajaran kita pada fi'il majhul tu akan membantulah kita macam mana nak terjemah tu. Fi'il maklum khalaqa telah mencipta oleh ia. Fi'il majhul khuliqa telah dicipta ia ataupun telah diciptakan ia. Jadi kat sini ada sedikit perbezaan. Bila ada isim berbaris dhammah selepas fi'il majhul, maka dia ni baris dhammah ni bukan lagi menunjukkan fa'il, tetapi dia menunjukkan naib fa'il. Ini apa tadi? Kalau ni F, D, M kan? Jadi kat sini apa? Isim ni dia akan jadi naib fa'il. Naib fa'il yang dizahirkan. Kalau tidak, ia je. Sekarang ni, dia ni merujuk kepada dia ni. Kalau Cica saya tengok ayat ni, telah diciptakan ia, manusia. Ya, yang kena cipta adalah manusia. Betul. Tetapi siapa yang mencipta dia tak tahu. Ya, betul. Tak tahu. Betul. Kenapa Allah cakap macam ni ada sebabnya. Ya. Okey. Ada dua orang lah kan, sini ada dua orang. Kalau orang dua orang, ia seorang dan tak. Ini ia dalam fi'il majhul menunjuk kepada dia ni. Al-insan. Maknanya dia ni lah yang diciptakan. Telah diciptakan manusia itu. Sama. Sama juga. Tapi kat sini bila kita kata majhul tu maknanya pelaku tu tak tahu. Siapa yang cipta tu, siapa yang mencipta. Yang kena cipta tu manusia. Siapakah ia tu manusia. Itu. Siapa mencipta tak tahu. Ya, betul. Siapa pencipta manusia? Ia tu manusia. Ia tu manusia. Tapi kita boleh replace. Siapa cipta manusia tak tahu.
ia dicipta lah. Boleh kita kata manusia itu dicipta. Mafhum kita ialah manusia itu diciptakan. Manusia itu telah diciptakan. Ini mafhum. Telah diciptakan. Setakat tu je lah. Ayat ni lengkap ke tidak? Lengkap. Kalau ikut struktur bahasa Arab, ayat ni ayat yang lengkap. Sebab ciri jumlah fi'liyah yang lengkap tu ialah dia mulai dengan kata kerja. Kalau dia mula dengan kata kerja, that means itu ayat kerjaan. Ayat kerjaan ni lengkap ke tidak? Lengkap. Jangan fikir bahasa Melayu. Jangan fikir bahasa Melayu. Sekarang ni cerita dia fikir tentang bahasa Arab ni. Situ tu. Naib fa'il. Standard dalam untuk nahwu lah. Tak, memang standard. Macam kita buat loose, kita terjemahan yang kita rasa paling dekat dengan naib fa'il. Naib fa'il. Naib. Bukan. Dia victim. Maknanya pengganti bukan saya pukul dia. Awal saya pukul dia juga kan? Bukan. Bukan yang macam tu. Bukan second person tu pukul. Yang kena pukul tu naib fa'il. Victim. Naib. Pengganti. Dia kena ingat ni, kita cerita bukan apa dari segi semantik tau. Ini struktur ayat. Boleh saya faham? Majhul tu. Majhul. Pelaku tu maknanya dalam hal ni bila kita kata majhul, yang apa yang majhul? Apa yang tak diketahui tu? Maklumat tu pelaku pada perkataan tersebut. Betul tak? Nampak dhammah tu. Betul lah Zainal cakap tu kan. Pengganti tu victim. Betul juga Zainal cakap kan. Victim lah. Pengganti tu victim. Yang kena buat pengganti tu. Betul. Tak kira dia Yura. Okey, kalau ada Cik Zainal punya contoh tu, saya pukul orang tu. Katalah A pukul B. Kemudian B pun pukul A pukul B, C pun datang pukul C. Alah pening kepala pula nak cakap ABC ni. Astagfirullah. Okey. Katalah Cik Zainal dengan Cik Hashim pukul satu orang kan. Cik Zainal pukul Cik Zaziman. Cik Hashim pun pukul Cik Zaziman. It doesn't make any difference. Maknanya kat situ kita tahu pelaku tu dua orang. Jadi mereka berdua telah memukul Cik Zaziman. Macam tu kan? Cik Zaziman tetap telah dipukul. Dia yang naik fa'il. Dia naik fa'il. Dia bukannya tu. Kita kena faham struktur ayat, bukan maksud ayat tu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Dia bukan macam tu. Kalau macam tu, jadi kalau boleh, kalau faham maksud maksudnya dalam ayat tau, pengganti pelaku tu dalam ayat. Tak ada pelaku. Dalam ayat ni, khuliqa ni tak ada pelaku. Tapi apa yang ada? Siapa yang dirujuk ni? Ia ni siapa? Ia ni adalah naib fa'il. Perkataan yang bahasa kita tu kena macam step out sikit lah. Ataupun yang benda lain tu kita kena shelf sikit. Dia tak kisah. Kalau pengganti, bukan pengganti take place. Dia pengganti pelaku tu maknanya pengganti tempat pelaku dalam ayat. Bukan pengganti tukang pukul tu. Macam kata Cik Zainal pukul, lepas tu Cik Hashim pula pukul. Bukan. Dia pengganti dalam ayat tu. Tempat. Iyalah Cik Kaf. Tak dengar. Apa dia? Itulah tak dengar dia cakap apa. Dia kata, Cik Kaf kata, pengganti tu, pengganti pada pelaku dalam ayat tersebut. Ayat jumlah fi'liyah tu. Bukannya pengganti pelaku, maksud kita faham perbuatan tu, bukan the vocab. Bukan the vocab itself. Ni cerita dia subject predicate punya cerita lah. Kesian kawan-kawan kat online ni kan, dengar ke tak kawan-kawan kita kat di kelas bertanya? Dengar. Suara saya pun rasa macam tak berapa keluar je.
Dengar, dengar. Cuba rephrase Dengar balik. ke? Tapi dengarkan kawan cakap. Rephrase balik. Tak dengar Okey, Cik Zainal punya isu, bukan isu apa, maksudnya macam ni. Dia dengar ke? Kat kelas dia dengar. Okey, dia kata dia faham macam ni. Bila kata penggunaan perkataan pengganti pelaku tu, maknanya kata punya contohnya tadi ada seorang A pukul B. Lepas tu A dah tak pukul, C pula pukul. Itu dia faham, maksudnya C tu pengganti pelaku. Tapi kita patutnya bukan macam tu. Bila kita kata naib pelaku atau pengganti pelaku ataupun naib fa'il, dia merujuk kepada dia menggantikan pelaku dalam ayat itu. Adik maksud saya macam ni tadi, khalaqa, ia ni pelaku ataupun fa'il. Maknanya kalau kita mafhum, ia mencipta. Ia mencipta akan bumi. Kalau mafhum dia. Manakala kalau fi'il majhul, khuliqa, telah diciptakan ia. Sekarang ni akan bertukar ni. Telah diciptakan ia ni, ia menjadi al-ard pula. Manusia ataupun al-ard. Okey, kita contoh macam ni Perkataan ni juga, perkataan yang sama saya buat di sini. Okey, contoh ayat tu tadi ada dua kan? Satu, khalaqa. Okey, kalau tak berbaris tak boleh nak tahu Okey, contoh macam ni. Khalaqa, khalaqallahu, khalaqallahu. Warna hitam. Nak buat warna hitam ni tadi dia betul merah juga. Allahu Akbar. Saya cadangkan buka je modul 2 tu punya yang dekat part majhul tu. Boleh ke? Belum boleh. Okey, alright. Khalaqallahu. Salam. Teacher, Ya. kalau buat apa khalaqal insan nu kemudian khaliqa. Saya tengah nak buat contoh yang sama ni tapi dengan perkataan yang ni perkataan yang ni Saya Yang tengok dua. Okey. Okey, lagi satu. Lepas tu dengan okey. Perhatikan perbezaan dia. Okey, kat sini tengok skrin ya. Ni ayat yang pertama. Ni satu ni. Okey. Khalaqallahul arda. Okey, dalam hal ini telah mencipta oleh ia, oleh Allah. Nampak baris atas. Jadi akan bumi. Bumi dekat sini ini ialah fi'il madhi. Allah ni jadi sebab dia baris dhamma, maknanya dia fa'il yang dizahirkan, dia lah merujuk kepada ia kat sini. Kan? Telah mencipta oleh ia, oleh Allah, dekat sini dia fa'il. Akan bumi. Akan bumi. Dia ni patutnya nak tulis tu bukan vocab. MFB, maf'ulun bih. Nampak struktur ni? Ini struktur yang pertama. Struktur kedua ni pula. Okey, bulat fathah. Okey. Okey, perhatikan perubahan baris tu Khuliqal ardu. Sekarang ni ada tak perkataan Allah tu? Dah tak ada. Jadi itu yang tak ada, tetapi baris pada ardu ni jadi baris dhammah. Dia dah tukar baris. Jadi kat sini khuliqa ialah fi'il madhi majhul. Al-ardu ialah naib fa'il. Sebab dia dah dia mengambil dhammah ni. Tadi dia dekat sini dia fathah. Kalau di sini walau macam mana pun dalam dengan fi'il kalau dia dengan fi'il apa ni? Kalau dia dengan fi'il madhi maklum ni, katakan kita tak ada ni. Tak ada di sini. Khalaqal arda. Dia kat sini arda baris fathah, dia maf'ulun bih. Tapi dengan fi'il madhi majhul, khuliqal ardu, dia adalah naib fa'il. Maknanya dia menggantikan tempat pelaku ni tadi. Menggantikan tempat fa'il. Itulah dia. Menggantikan tempat fa'il. Ni tempat. Itu yang saya cakap tadi dengan Cik Zainal tu. Maksud saya tu, naib fa'il tu pengganti kepada kedudukan fa'il tu. Kedudukan.
bukan Kedudukan. pengganti kepada pemukul tu tadi tu yang saya cakap tadi tu. Betul lah. Dia macam tu. Dia kita Ah. kena faham, kita sedang belajar ni dalam struktur ayat. Jadi struktur ayat tu berbeza lah. Kita bukan cerita pasal kata kerjanya tu apa, perbuatan tu. Sebab ada kalanya bukan perbuatan, fi'il tu tak semestinya perbuatan yang kita nampak macam tu kan. Oh, Sebab yang tu saya ya, pun kurang selesa menggunakan term yang macam dalam bahasa Melayu tu. Kita dulu, bahasa dulu kita memang cakap ini mangsa. Ini pembuat. Macam tu. Ini pelaku, ni mangsa. Kurang selesa lah. Saya lebih suka sebenarnya kalau kita stick tu terjemahan ataupun bukan terjemahan, stick kepada frasa term yang Arab guna pakai. oh, yang Istilah. confused tu istilah tu lah, istilah naib fa'il. Tapi kita Istilah tu, tapi bukan itu maksudnya. istilah Bukan itu naib maksudnya. fa'il. Okey. Pakai mikrofon for the benefit of all. Khuliqal ardu ni maknanya telah dicipta ia Bumi. bumi. Jadi ia tu bumi lah. Betul. Telah dicipta ia bumi. Ya, betul. Ia tu bumi. Siapa je tak tahu. Okey. Siapa cerita tak tahu. Tak tahu. Khalaqallahul ardu telah Tak boleh. Khalaqallahul arda. khalaqallahul arda. Jadi telah mencipta oleh Allah akan bumi. Betul. Ya, betul. Betul. Exactly. Kita tahu tak apa yang Oleh. Assalamualaikum, teacher. Saya nak tanya. Saya nak tanya, kalau struktur ayat dia kan, khalaqal arda, kan? Dalam ayat tu Islam, dia akan cakap telah mencipta oleh ia akan bumi. Ya, Tapi katalah kita tak tahu dalam katalah kita tak tahu all this while Allah yang ciptakan. So telah mencipta oleh ia tu maksudnya kita tak tahulah bila, kan? Betul tu. Okey, Akan bumi. Bukan. Betul, right? And struktur ayat tu sebenarnya correct lah dalam contoh yang saya cakap tu kan. Betul. Itu je saya nak clarifikan. Okey. Betul. Maknanya kadang-kadang ayat yang pertama kita tengok tu dia tak mention, tapi dia dah mention sebelum tu. Macam itulah. Ada kala boleh jadi macam tu. Maksud dia kat sini, dalam ini ia tu bila kita kata dia keluar, maksudnya ada isim berbaris dhamma selepas fi'il. Yang ini maknanya isim tu, isim pelaku yang terdapat di dalam atau fa'il yang terdapat dalam fi'il ni dizahirkan. Dizahirkan. Kalau tak dizahirkan, tapi sebenarnya ada tak pelaku? Ada. Ada. Pelaku dia siapa? Ia. Kita tak tahu lah, ya. Jadi teacher, jadi kalau macam kita baca khalaqal ardu, Tak boleh lah. Salah lah. Grammatically dah salah arah ayat lah. tu betul tetapi makna salah. Makna dia salah. Takkan ia tu yang mencipta tu. Pula. Dari segi macam logik akal kita pun boleh. Dekat di situlah bila kita dengar, kita boleh tahu orang salah baca ke kan, kalau kita dah faham. Salah baris is important for us to address. Sebab bila baris tu salah, maksud dia dah salah. Taghyir bi makna. Makna kita mengubah makna. Tak boleh. Dia tak boleh cipta. Itulah kadang-kadang bila kita jumpa ayat yang macam tu, bila Allah menerangkan sifat dia, adakah yang mereka cipta daripada apa kan? Macam dia cerita pasal bumi, khalaqu, kenapa pula mereka telah mencipta ni, telah mencipta oleh mereka? Apa? Rupanya boleh baca lagi, soalan. Allah kata bawakanlah apa yang mereka telah ciptakan kepadaku. Jadi kita pun, mana ada manusia cipta kan? Macam itulah bumi. Surah Al-Ahqaf tu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau salah baris adalah satu kesalahan besar lah. Salah besar. Kalau kita baca. Dahan jali. Okey. Betul. Macam kalau tak faham. Tak faham silap, tak boleh buat apa lah. Nangis tak? nyanyi. Emosional lah. Emotional lah, itulah dia. Betul.
Kan kawan ni macam tergelak lah. Kita punya macam mana kebejatan ni ataupun kebodohan kita sendirilah. Baca sedap je, nyanyi je. Padahal dah salah dah baris. So, maksudnya baca Quran tu dengan, bukanlah salah berlagu tu, tapi maknanya tak pentingkan yang itu, pentingkan lagu. Lagu mesti sama, tapi baris tak betul ke salah, tak dapat maksud dia lah. May Allah protect us. Okey, seterusnya ayat namaan. Bolehkah saya move on kepada ayat namaan? Ada soalan lagi? Boleh Jadi kalau dah jelas tu, maknanya perkataan-perkataan ni semua, dia kadang-kadang kita jumpa satu, bila kita boleh terjemahkan satu tu, alhamdulillah ni kita move on. Kita kena perhatilah baris-baris ni. Kenapa dia dhamma? Jadi yang clear cutnya, bila ada isim berbaris fathah selepas fi'il, dia ni adalah maf'ulun bih, ataupun dalam simply put, bahasa yang kita biasa tu dengar ialah objek. Jadi apa kita nak buat? Dalam terjemahan kita tambah akan. Ni macam kita buat di sini. Kalau ada isim berbaris dhamma selepas fi'il, kita tambah oleh. Fi'il apa? Fi'il madhi maklum ataupun fi'il maklum. Kalau selepas fi'il madhi majhul ada isim berbaris fathah, ada isim berbaris dhamma, kita buangkan oleh tu, kita tambahkan di. Jadi tak boleh, tak payah tambah apa-apa. Telah diciptakan ia manusia itu. Jangan pula kita kata, tapi dia sebenarnya sama je. Kalau saya tambah akan boleh tak? Please don't do that. Dan dia dah, fungsi dia tak sama. Maf'ulun bih tu kita khususkan akan untuk maf'ulun bih, tanpa oleh untuk nak add fa'il. Macam itulah. Jangan pula nak tambah akan. Dari segi maksud memang boleh kita faham. Di sini dia ni sebenarnya yang telah diciptakan. Macam tu kan. So naib fa'il jangan tambah apa-apa dah. Jangan tambah apa-apa kalau naib fa'il. Segi naib. Kalau fa'il tambah oleh. Kalau naib fa'il tak payah tambah apa-apa. Okey, ayat namaan dimulai dengan kata nama. Ini ciri yang ayat yang kedua, ayat lengkap yang kedua ialah ayat lengkap ni meaning dia sempurna. Dari segi struktur dia dah sempurna. Ayat namaan asal dimulai dengan kata nama, itu dipanggil jumlah ismiyah. Ayat namaan. Dia mesti ada paling kurang 2 kalimah. Maknanya binaan ayat tu paling kurang 2 kalimah. Jadi dia terbentuk dengan satu, yang pertama tajuk ataupun mubtada. Mubtada ni kita tanda dengan perkataannya ialah MTD, subjek. Baik, kita cakap tajuk lah. Mubtada, bolehlah subjek tu. Tapi dalam bahasa kita tu struktur bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia ambil daripada bahasa Arab dulu, benda dia kata. Tajuk ni dulu benda. Boleh tanya Haji Hashim Orang lama-lama kita belajar kalau struktur ayat namaan dia terdiri daripada benda, selepas tu cerita. Jadi tajuk ataupun mubtada, selepas tu ada khabar. Ataupun cerita dia khabar. Benda atau dan cerita. Dia mesti terdiri daripada 2. Jadi contoh yang pertama, nahnu muslihuna. Nahnu muslihuna. Mubtada ni dia mesti, apa ciri mubtada? Dia mesti isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ciri mubtada. Isim ma'rifah. Tak kisahlah isim ma'rifah. Mubtada ni boleh terdiri daripada frasa nama, boleh tak? Tapi yang penting ma'rifah. Boleh tak frasa nama? Boleh. Boleh. Dia bukan syarat. Yang ni bukan syarat lah. Dia boleh jadi frasa nama. Frasa nama ni dikira sebagai satu kalimah. Maknanya satu benda. Itu yang dikatakan embedded. Nak cakap Melayu apa embedded? Lapis. Masuk lapis. Lapisan. Okay. Dia ada lapis-lapis dia. Boleh juga dia mesti isim makrifah, boleh jadi frasa nama, boleh jadi isim makrifah ni apa? Isim makrifah General. Termasuk dhamir, termasuk isim mausul, termasuk isim istifham yang kita buat dalam masa kita belajar awal-awal tentang isim makrifah lah, bentuk isim. Jadi contoh Nama khas. Nama khas. Nama khas. Kemudian contoh dia macam ni, nahnu muslihun. Khabar ni kalau kita nak tahu, satu lagi mubtada, ciri dia kalau dia bukan dengan dhamir, dia baris dhammah. Baris dia dhammah.
Default. Ni default. Mubtada kalau dia baris dhamma, maknanya dia tu boleh jadilah mubtada. Ya, dia boleh baris dhamma kalau dia awal. Nanti kita tengok contoh. Contoh dia, saya bagi dulu pun boleh. Saya nak bersih je macam tu. Okey. Jadi kat sini nak kami. Lepas tu lepas daripada khabar, khabar ni pun biasanya isim yang berbaris dhammah ataupun kalau dalam hal ni dia dhammah dengan waw. Maknanya dia marfu', dia mesti isim marfu'. Okey. Jadi kat sini kita tambah apa? Kalau dia ada mubtada, saya tulis kat bawah ni macam ni, mubtada, lepas tu dia ada khabar. Khabar. Kita tambah apa? Tambah adalah. Kita tambah adalah. Di kat sini dah buatkan dah. Adalah. Itu kenapa kena tambah? Ada tu ada pelajar tanya. Kenapa teacher tambah tu? Kenapa kena tambah? Okay, saya kata, okey, nanti kita akan belajar dalam struktur ayat. Jadi ini kira ayat yang lengkap. Nahnu muslihuna. Jadi bila dia mubtada, lepas tu khabar. Dia khabar dia kita tambah adalah. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Yang kita letak dalam bracket tu, itu menunjukkan structure nahu lah. Ini menunjukkan nahu. Ni penambahan ni dari segi nahu. Kenapa kena tambah adalah? Sebab dia khabar. Yang mana khabar tu kita tambah adalah. Ya, kalau khabar ni pun ada beberapa lah jenis khabar. Nanti bila kita buat terjemahan tu kita nampak. Dan that's how selalunya saya mengajar ni. Bila buat latihan terjemahan, maknanya buat semakan, di situ insert sikit. Tapi the basic ni mesti dah tahulah. Maksudnya dah masuklah kelas yang ni untuk kita nak tengok. Kenapa yang ni? Itu pun ada orang tanya. Ada khabar mukaddam tu kan? Ada pula khabar macam tu. Apa tu? Okay, that one we will come into later lah. For now, kita fahamkan. Ini ada, bila ada mubtada, mesti ada khabar. Khabar tu mesti baris dhammah ataupun dia mesti kedudukan dia marfu'. Dhammah dengan waw ataupun dhammah dengan ni kira dhammah yang ni lah. Dhammah dengan waw ataupun dhammah dengan memang baris yang jelas. Dua-dua kena dhammah. Ya betul Cik Wan. Mubtada ni dhammah. Tapi ini tak kan, ini mabni. Dia kebetulan dia tu dhammah. Dia boleh juga jadi huwa. Huwa muslimun contohnya. Contoh huwa muslimun. Jadi kita tambah huwa mubtada, kita tambah apa? Kita tak terjemahkan apa? Dia baris fathah kan huwa. Sebab dia mabni, dia memang macam tu. Jadi tak ada masalah lah. Dia tak boleh lah baris dhammah. Dia tak boleh jadi hu. Tadi dia huwa, dia tambah adalah diri. Seorang yang menyerah diri. Seorang yang menyerah diri. Boleh. Ana muslimun. Kalau awak lelaki, kalau saya seorang muslimatun. Kalau perempuan, ana muslimatun. Kalau saya ni yang cakap tu perempuan, ana muslimatun. Kalau cakap ana muslimatin, salah lah tu. Tak boleh lah. Macam tu. Baik, itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, ialah dia maknanya mubtada'nya tu terdiri daripada frasa nama. Ingat tak kita belajar ni dulu? Ikhwanuhum. Dan cerita dia ataupun khabar dia terdiri daripada jumlah. Ini jumlah ni, jumlah apa? Baru belajar tadi. Jumlah fi'liyah. Bagus. Jumlah fi'liyah. Jadi kat sini ni tajuk. Saudara-saudara bagi mereka nak letak tak adalah. Dah tak perlu sebab dia bukan dia ni ini adalah jumlah. Ini satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Maknanya khabar dia terdiri daripada jumlah fi'liyah. Ini khabar dia. Jadi kita tolong repeat balik tadi yang dalam beberapa sentence tak berapa dengar tadi. Yang mana? Beberapa ayat yang terakhir tadi kita cakap tu tak berapa dengar. Sebab breaking tadi ada interference. Ada juga yang kalau dengan ni saya bimbang apa nahnu ni tadi kita ingat ini dhammahnya tu bukan. Dia maknanya untuk mubtada tu dia mesti isim makrifah. Jadi isim makrifah kalau
apa-apalah isim makrifah yang maknanya dhamir tu di dekat depan. Contoh kalau ana, dia bukannya baris apa? Dia bukan baris baris dhamma. Jadi contoh ana. Ana kan? Ana. Jadi ana, kalau perempuan ana tu yang cakap tu perempuan, bolehlah kata ana muslimatun. Dia mesti baris dhammah. Lepas tu kat sini bila terjemah kita tambah adalah. Dalam terjemah kita tambah adalah. Aku adalah seorang wanita muslim ataupun wanita yang menyerah diri, perempuan yang menyerah diri. Macam tu dia panjang lah cerita dia. Tapi kalau kita biasa dah faham muslimah, aku seorang muslimah. Apa dia? Yang contoh 2 tadi tu tak dengar yang tadi contoh 2 tu. Contoh 2 yang Contoh yang sebelah ikhwan hukum tu tadi tu. oh ni. Belum Ah. bagi contoh lagi. Bukan tadi yang tadi cerita tadi pasal cerita mereka menyesatkan tu tadi tu sebagai satu ayat tu tak apa clear. Tadi dia breaking tadi. Oh, dia Audio breaking. okey, maknanya lagi satu contoh jumlah ismiah. Boleh juga dia bermula mubtada dia memang isim yang makrifah. Ikhwanuhum. Dia terdiri daripada frasa nama. Jadi frasa nama masa kita buat latihan hari tu, kita akan tanya kan, bentuk dia makrifah ke nakirah? Makrifah ke nakirah? Makrifah. Sebab apa dia makrifah? Sebab home. Sebab home, sebab tempat Yang kedua sandar tu. dia tu dia isim cacat tapi dia bersandar kepada makrifah, jadi dia merujuk kepada satu benda. Walaupun dia macam nampak dua kalimah, tapi dia frasa nama ni biasanya dia akan merujuk pada satu benda. Ya, mana apa dia punya point dia? Ikhwan ni. Saudara-saudara, jadi kita tambah bagi mereka. Ini dia punya mubtada. Jadi mubtada dia kalau kita penggalkan dia akan jadi di sini mubtada. Tapi home tu mudhafun ilaih. Mubtada, tapi semua ni maknanya mubtada dia terdiri daripada mudhaf dan mudhafun ilaih lah. Mubtada dia saudara-saudara. Jadi saudara-saudara bagi mereka, perlu tak kita tambah adalah dekat sini? Ni tadi soalan, mungkin ni yang Cik Kap maksudkan kot. Tak payah bubuh lagi sebab khabar dia khabar jumlah fi'liyah. Khabar dia ialah dengan ayat apa nama dia ni? Ayat kerjaan. Jadi kat sini kita terjemah je lah. Mereka menyesatkan akan mereka. Ya mudduhum tu kira apa ni? Ayat lengkap lah. Ayat lengkap. Ayat lengkap. Yamuduna ni ayat lengkap. Ayat lengkap. Bila dia macam ni, Yamuduna ni kita punya kod akan jadi F apa? FR siapa? Wow. FR R. Jadi home tu apa dia? MF B. Maf'ulun bi. Nampak maf'ulun bi nak buat apa? Tambah akan. Jadi saudara-saudara bagi mereka menyesatkan akan mereka. Nak mafhum macam mana? Terus dia pergi saudara-saudara mereka menyesatkan mereka. Itulah, itu mafhum. Boleh tak? Sabri boleh follow? Home yang ini, home dengan tu sama. Dia tak sama. Sebab yang ini home juga. But very good question Cik Wan. Home dekat sini dia adalah kedudukan dia, kalau kita tambah sikit lagi dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni majrur. Tetaplah dia majrur. Kedudukan dia dalam ayat ni, dia perkataan ni majrur. Tapi kat sini dia mansub sebab dia maf'ulun bih. Objek. Kat sini dia bukan objek. Dia panggil tempat bersandar dia ni. Saja kan, mudhafun ilaih. Di sini dia jadi maf'ulun bih, objek. Ni bukan objek. Ini dia seluruh ni sebenarnya dia subjek. Dia mubtada. Mubtada dia terdiri daripada apa ni? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini satu frasa, satu frasan. Subjek dia saudara-saudara mereka. Itu subjek dia. Saudara-saudara mereka menyesatkan mereka. Maknanya mereka ni disesatkan dengan adik-beradik sendiri. Adik-beradik sendiri yang menyesatkan mereka. Ni kalau kita nak tengok dia punya maksud yang tersirat, kita kena tengok ayat tu panjang lagi lah. Tapi dekat sini kita cuma analyse
saudara-saudara bagi mereka mungkin sama. Mungkin home ni kadang dalam Quran macam tu Kadang home ni merujuk kepada saudara orang lain. Ini orang lain. Dia kena tengok cerita lah. But right now, kita punya objektif kita kenal, kita boleh terjemah. Tapi nak faham lebih lanjut, memang kita kena tengok seluruh ayat. Kalau tengok betul-betul macam ni, yang misalkan ialah saudara mereka lah. Kalau ini sahaja example-nya, kalau Kalau ini ayat je ni, sampel ayat ni. kita, maksudnya kita faham daripada ayat ni ialah saudara mereka menyesatkan mereka, the same mereka. Mereka ni orang lain lah. Mereka Orang lain ni, lah. kita tak tahulah. Orang tak tahu lah. Ni ayat ni kita jangan tengok pula cerita yang lain dalam Quran tu. Kita analyse ayat ni je. Gitulah. Kan? Dhammah tu lah menunjukkan mubtada. Yes, betul. Cik Zainal tanya. Yang dhammah pada ikhwanu tu yang menunjukkan dia mubtada. Ya. Ya, jawapan dia. Ya. Tu cirilah. Tapi dia ni, dia yang utama. Yang ini tempat dia bersandar sebab dia ni isim cacat. Dan tu je lah. Saudara-saudara bagi mereka. Boleh? Tak apa, dia kena buat tau. Kena nanti memang saya akan bagi contohnya lah. Dan kita tengok contoh, insyaAllah kita boleh buat. Okay, ni yang lagi satu. Dia, contoh 3 ni ialah ayat namaan yang, ni mubtada. Tapi dia cerita dia ataupun khabar dia terdiri, dia dibina dengan syibhi jumlah. Maknanya ayat tidak lengkap. Patutnya isim baris dhammah kan? Tapi tak ada isim baris dhammah tu. Maknanya isim baris dhammah tu dah hilang. Allah hilangkan ke? Jadi dia menjadi khabar dia dengan syibhi jumlah. Apa dia syibhi jumlah? Syibhi jumlah ialah ayat tidak lengkap. Tidak lengkap. Syibhu jumlah ataupun syibhi jumlah ataupun syibhu jumlah. Boleh berubahlah tu. Syibhul jumlah. Okey, maksudnya apa? Ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap ni ciri dia apa? Apabila dimulakan dengan harfu jar. Kita nampak macam contoh Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Walaupun panjang sampai mana pun. Tapi kalau tak ada, dia mula depan dia tu ada harfu jar. Maknanya dia ayat yang tidak lengkap. Ataupun bila dia bermula dengan zaraf. Sama ada zaraf masa ataupun zaraf tempat. Zaraf zaman ataupun zaraf makan. Zaraf zaman, ini cakap Arab dia lah. Zaraf zaman, zaraf makan. Dia tak banyak benda ni. Bukan zaraf tempat makan Makan ni maksud dia, dalam bahasa Arab, makan tu maksud dia tempat. Jadi kalau indah ni di sisi. Contoh zaraf masa macam mana? Contoh zaraf masa. Supaya kita ingat macam tu je lah. Qabla, ba'du, tu semua masa lah. Kalau tempat Sebelum sudah tempat apa? Tempat macam ni lah. Indah, fauqa, Atas. fauqa, Atas. Tapi bukan yang Tahti, macam bawah. harfu jar Bawah. Dia bukan yang macam harfu jar tu. Dia macam biasa kadang kalimah 3 huruf jugalah. Idza, kalau Tahti. tahti, tahta, Tahta. ataupun selalu kita jumpa tu Kalau di indi sisi kan? di Sisi masa. sisi, indi, duni, Duni. Selain. Itu masa lah. Itu masa. Ada lagi zaraf yang tu lah. Tapi inda rabbihim. Contohnya macam zaraf ni. Jadi ni bukannya ayat yang lengkap. Musabainah ada kan? Ada. Ada Maknanya sebab musabainah. kita letak. Dekat Ada letak semua zaraf. zaraf. Maknanya dalam panduan terjemahan ada contoh-contoh, ada dekat depan, bahagian depan, muka surat depan tu, muka surat daripada kiri, kita boleh lihatlah jadual tentang zaraf. Jadi zaraf masa, zaraf zaman, zaraf makan. For now kita tahu dia macam ni je. Bila dia tak ada isim yang baris dhammah tu, dia tak ada macam ciri-ciri ayat namaan yang lengkap dan dia tidak dimulakan dengan fi'il ke, maknanya itu adalah, kalau dia dimulakan pula dengan harfu jar, maknanya dia itu adalah ayat tidak lengkap ataupun nama dia yang kita baca tiap hari tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tak lengkap. Ayat tak lengkap lah. So maksudnya Jumlah tak tak lengkap lah. Macam dengan mana nama nak bagi Allah? dia lengkap? Betul lah tak lengkap kan? Dengan nama Allah. nama Allah. Jadi apa Yang dengan Maha nama Allah? Pemurah lagi Maha Penyayang.
Ayat tak lengkap. Ayat tak lengkap. Bermaksud kita kena lengkapkan lah. Jadi kita kena belajar lah. Apa yang melengkapkan ni? Kenapa Allah letak sibih jumlah kat situ? Kenapa kena baca bismillah tu? Buat apa-apa tapi tak lengkap pun. Mana dia punya ayat yang lengkap tu? Kita kena lengkapkan. Interesting tak? Macam itulah belajar bahasa Ada tu apa ni ahli ulama lengkapkan lah. Alim ulama, bukan alim ulama lengkapkan. Daripada Allah suruh kita lengkapkan. Sendiri tu dah tahu dah. Okey, yang lengkap dia untuk bismillah ni, cuba kita buka surah 96 ayat. Sepatutnya kat sinilah. Dah nampak dah. Kalau 96 surah 96 surah Al-Alaq. Iqra. Al-Alaq kan? Surah 96 kan? Betul? Surah 96. 96 ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Iqra. Iqra. A'udzubillahi minasyaitanir. Tak apa ke saya ambil masa sikit ni dah pukul 11. Tak apa siapa yang ada urusan rasa tak dapat follow, tak apa saya macam tak ada apa-apa, nothing, tak dapat rahmat ke, tak dapat berkat ke, tak ada story macam tu, silakan pergilah. It's okay. Nanti boleh tengok rakaman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ni kan. Okey, kenapa ni tak ada apa-apa kat sini? Betul tak? Semualah kita tengok bismillah tak ada. Dan terus je bin. Maknanya ini adalah syibhi jumlah. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kita tahu yang tu. Tapi kat sini kita tengok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebenarnya ada ayat yang dah lengkap dekat sini. Ayat ni lengkap. Sebab walaupun di sini ialah syibhi jumlah bismi rabbikal, dia bismi rabbik. Contoh kita buat macam tu je lah. Allazi ni tambahan. Ni sebenarnya sama dengan bismillah kan? Betul tak? Tapi ayat ni lengkap sebab depan dia ada fi'il. Ni fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Jadi Baca fi'il kalau amar kita engkau. terjemahkan macam mana? Bacakan oleh engkau. Lah oleh engkau. Bacalah oleh engkau dengan nama bagi Tuhan bagi engkau. Ini ayat lengkap lah sebab Ayat lengkap ada Iqra. Yang ini penambahan lagi. Dalam penambahan ni ada satu lagi ayat yang lengkap. Iaitu bacalah oleh engkau dengan nama bagi Tuhan bagi engkau yang iaitu yang telah mencipta oleh ia. Dah lengkap tu. Yang ni dah memang ayat lengkap, telah mencipta oleh ia. Tapi sebab dia berlapis lah dia dalam ayat ni. Jadi sebenarnya ini sama dengan Rabbik siapa? Rabbik. Siapa dia Tuhan kau? Allah. Boleh tak kita, maknanya kita ni diperintahkan, Allah perintahkan kita bacalah, makanlah, ambil wuduk lah, apa-apa semua perintah untuk buat ibadah tu dengan nama Tuhan bagi engkau. Macam itulah. Kat sini yang telah mencipta oleh ia kan kau. Telah mencipta oleh ia. Yang kat sini pula dengan, maknanya kita kat sini ialah ada sesuatu yang telah dihilangkan atau dimahzufkan. Kalau kita letak dekat sini, boleh tak? Iqra. Boleh. Jadi maksudnya macam itulah. Iqra. Maknanya bismillah tu di incomplete sentence. Dia satu ayat yang tidak lengkap. Bismillah ni kita nampak macam satu ayat tapi dia adalah tidak lengkap. Dia macam mana nak lengkapkan dia? Ini yang Allah bagi mudah kat kita ni, ini bergantung kepada apa yang kita niatkan. Kita nak mulakan pekerjaan, itulah jumlah fi'liyah dia ataupun jumlah ismiyahnya. Dia boleh jadi jumlah ismiyah, boleh jadi jumlah fi'liyah. Allah mudahkan untuk kita supaya itu niat kita. Niat itu adalah amalan dalam hati. Jadi yang perlu lafaz hanyalah biswan sahaja. Jadi katakanlah kita nak baca Quran. Aqra'ul Qur'ana bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku membaca Al-Quran ini dengan menyebut ataupun dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Sama kalau kita nak makan, saya nak makan. Saya makan. Tapi Allah dah mudahkanlah untuk kita, tak payahlah sebut bahasa Arab tu. Betul. Kalau saya makan dengan nama Allah. Saya makan dengan nama bagi Allah yang Maha. Jadi kena belajar lagi sikit. Nanti tadabbur macam mana apa dia Saya nak makan, saya nak kerja, saya nak sembahyang, saya bekerja, saya buat apa. Apa kita awal kita mesti baca bismillah. Ke kita ni sebut bismillah sahaja, bukan tak sampai ar-Rahman ar-Rahim pun.
Maknanya perbuatan kita ni nak buka pintu bismillah. Mana kita yang tahu kita nak buka pintu, betul? Kita yang nak makan, kita yang nak menyuap, cukup bismillah. Dengan bismillah tu dah selesai dah. Ada dalam bahasa Arab dia apa dia? Cik Hashim tengah cerita tu. Yang Cik Haji, macam mana? Kalau nak sebut bahasa Arab dia tadiul imla bismillah, itu cerita berzanji. Bahasa Arab dia macam itulah. Aku mulakan pekerjaanku ini abtadiul amali. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud bismillah? Ini perlukan tadabbur. Mana Allah? Kenapa Allah buat macam tu? Macam kat sini perintah dia, bacalah oleh engkau dengan nama bagi Tuhan engkau. Maknanya kena sebut tu nama Allah. Bila nak baca Quran, sebutlah nama Allah. Ini ada. Ini fi'il apa? Ini jumlah apa? Semua ni jumlah apa? Fi'liyah ke ismiyah? Fi'liyah. Sebab dia bermula dengan kata kerja ataupun fi'il. Macam itulah. Jadi bismillah ni, mulakanlah hari ni kita nak buat apa-apa tu, yang baik tu kita dengan nama Allah, maksudnya kita bertawassul menerusi ke semua nama bagi Allah. Jadi kita nak buka pintu ke, kita nak makan ke, kita nak buat apa-apa, nak solat, nak ambil wuduk, bismillah sebelum kita mulakan. Kerana dengan nama Allah sahajalah kita ni dapat keberkatan. Dengan nama Allah tu yang dapat keberkatan. Dengan nama Allah tu yang dapat makbul. Dengan nama Allah tu jugalah jalan-jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini sebab perintah Allah dalam surah 7 ayat 180 kan Allah sebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maknanya Allah kata apa? Dan kepunyaan Allah lah kesemua nama-nama yang baik. Maka serulah olehmu akannya. Allah kata. Allah memang suruh kita guna nama dia. Tapi kita ni lemah. Kita ni Allah tahu. 99 tu kalau tak ada nasyid pun tak lepas. Lepas tu kalau lepas pun salah baris lagi. Salah lagi sebut huruf. Jadi Allah mudahkan ke kita sebut bismillah, insya-Allah cukup tu bismillah. Bismillah, bismillah. Sekarang ni kita sebut bismillah dengan kefahaman yang berbeza lah. InsyaAllah lebih mendalam. Mulakan hari dengan bismillah. Itu pun ada nasyid Mulakan dengan bismillah baru tak. Tapi sebenarnya ni lah. Ni sama Ismi Rabbik ni maknanya ini nama bagi Tuhan bagi engkau. Siapa nama Tuhan engkau? Allah. Ni jadi Ismi Rabbika ni Allah. Iqra bismillahilladzi khalaq. Jadi maksud dia macam tu. Ini Allah. Iqra bismillahilladzi khalaq. Kan ada bismillah yang tu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu panjang lagi cerita dia. Tapi bismillah juga. Dia mulakan macam tu kan? Bismillahilladzi la yadurru itu semua syibhi jumlah. Jadi maksudnya mesti bergantung kepada niat kita, perbuatan kita tu. Sebab itu doa apa tu? Doa apabila kita sampai ke satu tempat ataupun dalam doa pagi ada. So baca doa tu. Tiba-tiba kita ni tak tahu kenapa kita baca je kan. Kita fahamlah maksud tu. Tapi maksudnya kita memohon perlindungan, menerusi ke semua nama bagi Allah yang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Tiada ia memudaratkan akannya. Dalam syibhi jumlah tu ada jumlah yang lengkap. Tidak ia memudaratkan akannya la yadurru ma'asmi bersama nama baginya syai'un oleh sesuatu pun di muka bumi, di bumi fil ardi wala fis sama'i dan tidak juga di wala fis sama'i dan tidak juga di langit. Lagi? Wahwa dan dia adalah maha mendengar, adalah maha mengetahui. Macam itulah. Jadi cubalah hari ni Baik, saya kira kita kena tangguhkan dulu. Latihan tu kita buat esok kerana kita dah sampai kepada hujung ni. Teacher, besok buat latihan. Besok kita buat latihan. Hari Jumaat? Hari esok juga, saya buat pengumuman sikit. Esok kita akan sambut World Quran Hour tu di tempat kita. Dan latihan the exercise-nya selepas kita habis kelas kita ni pukul 10 sampai 11 sesi kita akan sambung dengan membuat terjemahan pada surah Al-Insan tu.
Ya, untuk kita lepas kita baca surah Al-Insan bersama-sama, kita akan tengok terjemahan surah Al-Insan lah. Maknanya kita cuba buat latihan di situ. Latihan kita dengan surah Al-Insan. Yang terdahulu tu rancangan lah, kan terdahulu kan. Rancangan lah. Rancangan. Kita dengar rancangan tu. Terdahulu tu pula kita akan dengar bersama-sama. Bagi yang online silakanlah kalau nak tengok sendiri kan. Kita kalau yang ada kat sini kita akan tengok bersama-sama lah di skrin ni. Tadabbur live daripada teacher akan terjemah lah Cikgu Alfian. kita besok. terjemah tu buat dengan teacher lah. Okey. Boleh Boleh. Jadi bookkan, save the date, tomorrow kita datang. Jadi hari Jumaat kita buat apa? So, besok Hari pula Jumaat latihan. kita akan maknanya kita dah habis kelas ni. Itu kelas sesi terakhir kita dan kita akan cuba terjemahkan Fatihah daripada Fatihah sampai muka surat 4. Okey. Jadi kita akan buat bersama-sama. Okey. Dan masa tu saya akan tanyalah. Kalau boleh, bukan tanya macam mana, maksud saya tu kita akan buat together macam kita buat semalam. Ya? InsyaAllah. Kelas kita 10 esok, jadi sampai 12, sampai pukul 1 macam tu. Sampai pukul 1. Kita macam tengok bola berjemaah lah. Tapi kita tengok Al-Quran berjemaah. Boleh? Kalau untuk bola boleh. Satu lagi teacher, mohon orang buat kritik lah sebab dah habis semua tu. Lagi satu. Saya akan buat kritik. Cik Saziman kata mohon buat kritik. Kritik lah. Apa benda nak kritik, komen. Apa benda kita nak improve. Supaya kita mana kita mana yang susah, mana sedang. Mana yang susah, apa yang senang, mana yang rasa perlu beri penekanan, mana yang perlukan lebih latihan dan sebagainya. Jadi boleh juga siapkan soalan-soalan tu pada hari Jumaat nanti. InsyaAllah. Baik, setakat ni dulu kelas kita pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal. Itu baca bismillah ya. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khairan katsiran teacher. Ya.